Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan proposal thesis ataupun tugas cadangan ni. Tajuk kajian saya adalah perniagaan atas talian dalam kalangan industri kecil dan sederhana IKS di sekitar Kota Kinabalu, Sabah. Nama saya Faradania binti Eric Elias Imran Rushadi, nombor metrik BA 18110455. Okay, seterusnya, bagi bahagian pengenalan, keperluan kepada perubahan terbentuk seiring dengan berubahnya situasi semasa untuk memastikan semua perkara boleh beradaptasi serta digunakan dengan baik mengikut keadaan semasa. Kali ini kita menghadapi gabungan permintaan dan penawaran dan alat ekonomi yang terhad. Secara keseluruhan, potensi kesan krisis ini lebih besar daripada yang pernah dilihat dalam sejarah menurut Fernandes 2020. Kenyataan ini membuktikan bahawa era pandemik ini memerlukan perubahan yang radikal dari segenap sudut kerana ianya bukanlah perkara yang pernah dihadapi dalam sejarah peradaban manusia. COVID-19 ini merupakan perkara baru yang wujud dan memaksa kita untuk memikirkan jalan penyelesaian di luar kebiasaan kita sebelum ini. Justru itu, kajian ini bertujuan mengetengahkan penggunaan teknologi iaitu perniagaan atas talian sebagai salah satu cara mengatasi masalah ekonomi yang dibawa oleh pandemik ini. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk mengkaji faktor penerimaan perniagaan atas talian, khususnya dalam kalangan IKS yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap norma baru ini. Seterusnya, bahagian latar belakang kajian pula. Demikian di Malaysia, pelaksanaan penjarakan social distancing, membuatkan orang sangat berhati-hati dengan menghadkan kegiatan di luar rumah mereka sehingga memberi kesan kepada pelbagai pelaku perniagaan termasuk IKS menurut Barron 2019. Selama ini, peranan IKS dipercayai dapat memacu ekonomi sesebuah negara. Namun sejak pandemik ini, IKS merupakan yang paling rentan jika dibandingkan dengan perniagaan lain. Dalam keadaan seperti COVID-19 ini, penggunaan teknologi adalah penyelesaian yang terbaik untuk menjaga kelangsungan IKS. Menurut Patrick 2018, sebilangan IKS tidak mengetahui tentang kemahiran digital yang berkaitan dengan perniagaan. Jadi, keadaan ini memaksa mereka untuk belajar perniagaan atas talian. Krisis akibat pandemik COVID-19 ini telah menjadi masa yang tepat bagi IKS untuk meningkatkan kualiti produk atau perniagaan mereka dan mengembangkan pelbagai strategi untuk menawarkan barang atau perkhidmatan berdasarkan fokus perniagaan mereka. Seterusnya, dari segi pernyataan masalah bagi kajian ini, yang pertama, sumbangan pengkaji-pengkaji sebelumnya disimpulkan hanya berfokus dalam konteks sebelum pandemik, iaitu operasi yang diaktifkan IT dan strategi IT. Selanjutnya, bagaimana IKS dapat mengatur pekerjaan mereka berdasarkan penggunaan teknologi seperti perniagaan atas talian sebagai tindak balas terhadap kemungkinan kejadian yang lebih buruk dalam hal ini terhadap COVID-19 masih belum banyak dikaji oleh pengkaji lepas. Seterusnya, terdapat panduan yang terhad juga atau tidak ada untuk peniaga IKS mengenai cara mempersiapkan organisasi untuk menghadapi gangguan tersebut dan hal-hal yang mempengaruhi penerimaan teknologi baru ini sebagai norma baru semasa pandemik. Penyataan masalah yang seterusnya adalah dalam kajian yang dijalankan oleh Papadopoulos 2020 menegaskan bahawa masih perlunya kajian di masa akan datang mengenai faktor penggunaan teknologi seperti perniagaan atas talian dalam kalangan IKS untuk menjamin kelangsungan perniagaan. Aspek seterusnya adalah persoalan kajian dan objektif kajian. Untuk persoalan kajian, terdapat dua persoalan. Yang pertama adalah apakah faktor penggunaan perniagaan atas talian oleh peniaga industri kecil dan sederhana semasa pandemik COVID-19 di sekitar Kota Kinabalu, Sabah. Yang kedua, apakah penerimaan perniagaan atas talian oleh peniaga industri kecil dan sederhana di sekitar Kota Kinabalu, Sabah. Dan persoalan ini telah disesuaikan untuk membentuk objektif
di mana objektif yang pertama adalah mengenal pasti faktor penggunaan perniagaan atas talian oleh peniaga industri kecil dan sederhana semasa pandemik COVID-19 di sekitar Kota Kinabalu, Sabah. Seterusnya, mengkaji penerimaan perniagaan atas talian oleh peniaga industri kecil dan sederhana di sekitar Kota Kinabalu, Sabah. Aspek yang seterusnya iaitu kepentingan ataupun signifikan kajian. Hal ini bertepatan dengan fakta bahawa kelangsungan IKS ini sangat penting untuk ekonomi global menurut Story 2016. Oleh itu adalah sangat penting juga bagi IKS untuk memiliki perancangan yang strategik untuk menjamin kelangsungan perniagaan. Penggunaan platform perniagaan atas talian merupakan solusi terbaik dalam menangani kekangan penjarakan sosial yang telah dikemukakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, khususnya kepada IKS yang sangat terkesan dengan kehadiran norma baru ini. Dari sudut ilmiah, kajian ini dapat menyokong dan mengukuhkan modal kajian terdahulu. Diharapkan penambahbaikan ini akan dapat diaplikasikan oleh pengusaha IKS dalam menambah baik aktiviti pemasaran semasa pandemik COVID-19. Seterusnya, untuk definisi operasional, IKS menurut Abdullah 1997 ialah sebuah organisasi yang sebahagian besarnya diasaskan oleh sebuah keluarga atau seseorang yang dibantu oleh beberapa orang operator pengeluaran dan pekerja am yang lain. Ini menggambarkan tahap atau saiz operasi dalam industri ini yang lazimnya adalah bersifat kecil. Seterusnya, definisi pemasaran adalah proses perancangan dan pelaksanaan konsep harga, promosi, dan pengedaran idea, barang, perkhidmatan, organisasi dan peristiwa untuk mencipta dan mengekalkan hubungan yang akan memenuhi objektif individu dan organisasi. Ini menurut Boone and Kurtz 2004. Seterusnya, perniagaan atas talian, e-dagang atau perdagangan secara elektronik ialah proses pembelian, penjualan atau pertukaran barangan perkhidmatan dan maklumat melalui rangkaian komputer. Untuk bahagian sorotan literatur, terdapat menurut Shamul 2018, terdapat motivasi, inovasi dan konsekuensi yang komprehensif ketika menggunakan transformasi digital. Oleh itu, IKS boleh dengan mudah melaksanakan reka bentuk digital pilihan model perniagaan, penggunaan teknologi maklumat dan pemahaman penilaian, reka bentuk rangkaian nilai digital juga maklum balas daripada pelanggan. Seterusnya, menerusi sorotan literatur seterusnya, dapatan kajiannya adalah imbasan faktor. Ini diklasifikasikan ke dalam ciri-ciri syarikat, kekurangan kaki tangan yang berpengalaman, pengetahuan terhad mengenai teknologi yang diperlukan, infrastruktur, kekurangan pemasaran, penggunaan ICT dan e-dagang. Menurut Patrick 2018, kekurangan perancangan berteknologi dan ekosistem untuk transformasi digital, memastikan persekitaran dapat dipercayai menurut Dolakia 2004. Untuk hasil dapatan sorotan literatur yang seterusnya adalah penggunaan perisian dalam talian dapat membantu dalam membuat pembayaran dan dokumen pembayaran dengan mudah. Ini menurut Kaplan 2010. Seterusnya, menurut Barron 2019, dalam menangani kesan COVID-19, langkah-langkah yang diambil untuk menghasilkan adaptasi oleh IKS adalah menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk atau perniagaan. Seterusnya, dapatan kajian juga menyatakan bahawa transformasi digital dapat berfungsi jika ada komitmen IKS seperti dalam menawarkan produk melalui media sosial, memberikan potongan harga dan sebagainya. Ada 4 hal yang dapat dilaksanakan untuk transformasi digital, iaitu memastikan perniagaan tetap kompetitif, membawa kecekapan dalam proses perniagaan, meningkatkan kepuasan pelanggan dan memudahkan pengusaha membuat pelbagai keputusan strategik. Seterusnya, kita akan bercakap mengenai teori. Terdapat 2 asas teori yang akan dibincangkan dalam bab teori ini,
bagi menyokong cadangan kerangka konsep yang akan dikaji. Teori tersebut adalah teori TO, iaitu Model Technology Organization and Environment, dan model penerimaan teknologi yang juga dikenali sebagai Technology Acceptance Model, iaitu teori TAM. Untuk TO, adalah salah satu rangka kerja teoritis yang paling meluas mengenai penggunaan ICT dan teknologi. Ia memberikan gambaran luas mengenai penggunaan dan aplikasi teknologi dan meramalkan kesan ke atas aktiviti dan penyebaran, seterusnya kepada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perniagaan. Seterusnya untuk model TAM yang dikembangkan oleh Davis 1989, merupakan salah satu model yang paling banyak digunakan dalam penelitian teknologi informasi, perilaku dan psikologi, dan telah terbukti menjadi model teori yang sangat berguna dalam membantu memahami dan menjelaskan perilaku pemakai dalam implementasi sistem informasi. Seterusnya untuk bahagian metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini adalah kuantitatif. Teknik persampalan yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah pengumpulan data yang tidak menyeluruh dan ianya melibatkan proses menjadikan sebahagian daripada populasi keseluruhan IKS untuk dijadikan sampel bagi mendapatkan data. Sampel atau responden yang dipilih dalam soal selidik ini adalah seramai 60 orang IKS. Dalam kajian ini, instrumen kajian yang digunakan oleh pengkaji dalam mengumpul data adalah menggunakan soal selidik. Data yang dikumpul melalui set soal selidik akan diproses dengan menggunakan kaedah Statistics for Social Science SPSS versi 26. Seterusnya, analisis data ini juga menggunakan kaedah deskriptif yang melibatkan frekuensi, iaitu peratusan dan bilangan, serta mean. Kaedah deskriptif ini digunakan oleh pengkaji untuk menganalisis data berkenaan dengan maklumat responden. Di samping itu, dalam kajian ini pengkaji juga menggunakan kaedah analisis regresi mudah. Kaedah regresi mudah ni digunakan oleh pengkaji untuk melihat tahap penerimaan antara pemboleh ubah yang dikaji. Ini merupakan cadangan kerangka kerja yang diasaskan berdasarkan kedua-dua teori tadi, iaitu teori TO dan teori TAM. Di sini kita dapat lihat ada 3 pemboleh ubah, iaitu ciri-ciri inovasi, ciri-ciri penerima dan pengaruh persekitaran. Ini merupakan pemboleh ubah yang tidak bersandar. Untuk pemboleh ubah bersandar pula, iaitu penerimaan perniagaan atas talian. Ketiga-tiga pemboleh ubah tidak bersandar ini mempunyai hubung kait, iaitu mempengaruhi penerimaan perniagaan atas talian. Seterusnya untuk skop kajian. Dalam kajian ini, pengkaji memilih tempat yang sesuai untuk kajian dilaksanakan, iaitu di Kota Kinabalu, iaitu negeri yang paling membangun di Sabah, di mana ia merupakan pusat kegiatan ekonomi. Seterusnya, pemilihan sasaran kajian, iaitu IKS, dibuat kerana mengambil kira organisasi ini sebagai sektor ekonomi yang paling terkesan dengan pandemik yang sedang berlaku. Skop kajian seterusnya melihat dari sudut jumlah keseluruhan yang menyebabkan pengkaji mengambil sampel responden dari jumlah yang lebih kecil, iaitu sebanyak 60 responden. Hal ini kerana jumlah keseluruhan IKS yang agak ramai. Seterusnya, kajian ini juga akan membahaskan data yang diperoleh berdasarkan kepada 2 teori sahaja yang telah dipilih tadi, iaitu teori TO dan teori TAM. Dan struktur huraian keseluruhan akan berasaskan kepada kerangka konsep yang telah dibentuk tadi berdasarkan gabungan teori-teori ini. Ini merupakan rujukan, merupakan sumber rujukan yang ada dalam slide ni. Yang ini dan yang ini.
Itu saja daripada saya.